Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Mei 2023 bersama saya, Pia Enadia. Pengasas rumah bonda dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun selepas disabit bersalah atas dua pertuduhan mengabai dan mendera seorang remaja sindrom Down dikenali sebagai Bella. Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur pagi tadi menjatuhkan hukuman berkenaan terhadap Siti Bainun Razali dalam kes penderaan ke atas gadis berusia 13 tahun itu. Pengasas rumah bonda dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun selepas disabit bersalah atas dua pertuduhan mengabai dan mendera seorang remaja sindrom Down dikenali sebagai Bella. Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur pagi tadi menjatuhkan hukuman berkenaan terhadap Siti Bainun Razali dalam kes penderaan ke atas gadis berusia 13 tahun itu. Hakim Perbicaraan Izraelizam Sanusi memerintahkan hukuman itu berjalan mulai hari ini. Izraelizam menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi pertuduhan pertama dan penjara 12 tahun bagi pertuduhan kedua. Izraelizam juga memerintahkan Siti Bainun melakukan khidmat masyarakat selama 200 jam selepas selesai hukuman penjara. Hakim turut memerintahkan tertuduh menandatangani bon berkelakuan baik selama 5 tahun. Bagaimanapun, Hakim membenarkan prosiding dihentikan sementara untuk pihak terlibat mengemukakan sama ada membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman sementara menunggu rayuan di Mahkamah Tinggi. Semasa membacakan penghakimannya sebelum ini apabila mendapati tertuduh bersalah, Izraelizam memutuskan bahawa keterangan Siti Bainun dan saksi pembelaan lain hanyalah kabar angin. Terutamanya berhubung dakwaan bahawa kecederaan Bella berpunca terkena air panas dan bukannya didera. Hakim menyatakan bahawa bukti di mahkamah menunjukkan bahawa kecederaan pada Bella adalah lebih lama berbanding dakwaan kejadian terkena air panas pada Mei 2021. Semasa mengemukakan hukuman, Peguam Bella Siti Bainun Farhan Maruf merayu hukuman diringankan tanpa penjara kerana tertuduh dikatakan telah insaf dengan kejadian itu. Peguam itu menambah bahawa sekiranya Siti Bainun dijatuhkan hukuman penjara, dia merayu untuk tempoh tahanan yang singkat kerana kemudahan penjara semasa tidak dapat menampung seseorang seperti fizikal Siti Bainun. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Zahida Zakaria memohon hukuman berat kerana Siti Bainun mengkhianati amanah terhadap Bella dan masyarakat untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengasuh kanak-kanak. Zahida menegaskan bahawa kecederaan Bella adalah serius dan meliputi sebahagian besar badannya. Angka 126 yang ditulis ahli MPT Bersatu Muhammad Faiz Naaman menerusi Facebooknya menimbulkan teka-teki mengenai maksud sebenar di sebaliknya. Muhammad Faiz bagaimanapun tidak menjelaskan sekiranya angka 126 itu adalah merujuk jumlah ahli parlimen atau sebaliknya. Angka 126 yang ditulis ahli MPT Bersatu Muhammad Faiz Naaman menerusi Facebooknya menimbulkan teka-teki mengenai maksud sebenar di sebaliknya. Muhammad Faiz bagaimanapun tidak menjelaskan sekiranya angka 126 itu adalah merujuk jumlah ahli parlimen atau sebaliknya. Muhammad Faiz turut memuat naik satu tangkap layar pertanyaan wartawan berhubung angka berkenaan yang bertanya sama ada PN mempunyai jumlah mencukupi untuk membentuk kerajaan. Mengulas lanjut, Muhammad Faiz yang menjawab soalan wartawan hanya menjawab ringkas supaya tunggu dan lihat sahaja. Sementara itu, Timbalan Pengurusi BN Muhammad Hassan menafikan dakwaan terdapat ahli parlimen dalam kalangan parti komponennya terlibat dalam usaha menjatuhkan kerajaan. Muhammad berkata BN tidak akan memporak-porandakan kerajaan sedia ada kerana telah berjanji untuk membentuk kerajaan yang stabil. Bahkan menurut Muhammad lagi, agak sukar untuk menumbangkan kerajaan sedia ada kerana Akta Anti Lompat parti telah berkuat kuasa. Muhammad menambah, di samping itu, kerajaan perpaduan juga mempunyai majoritinya agak besar, oleh itu ia menyukarkan mana-mana pihak untuk menukar kerajaan. Untuk rekod, Akta Anti Lompat parti yang diluluskan sebelum ini menghalang seseorang ahli parlimen untuk melompat parti, melainkan harus meletak jawatan dan diadakan pilihan raya kecil. PH yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan bersama BN dan Gabungan Parti Sarawak, GPS.
Sementara itu, Istana Negara tidak akan melayan sebarang dakwaan oleh mana-mana pihak bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah kehilangan sokongan majoriti. Memetik portal FMT yang memetik sumber, perubahan kerajaan secara tiba-tiba mungkin tidak akan berlaku sambil menambah sebarang percubaan untuk menukar kerajaan menerusi istana tidak akan berlaku. Istana Negara tidak akan melayan sebarang dakwaan oleh mana-mana pihak bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah kehilangan sokongan majoriti. Memetik portal FMT yang memetik sumber, perubahan kerajaan secara tiba-tiba mungkin tidak akan berlaku sambil menambah sebarang percubaan untuk menukar kerajaan menerusi istana tidak akan berlaku. Menurut sumber itu lagi, jika hendak mengubah kerajaan, ia harus dilakukan melalui undi tidak percaya atau pembubaran parlimen. Sebelum ini terdapat spekulasi kononnya wujud komplot untuk menjatuhkan Anwar selepas dilaporkan bahawa 10 ahli parlimen yang sebelum ini menyokong pengerusi PN Muhyiddin Yassin selepas PRU15 merancang untuk memaksa pilihan raya kecil diadakan. Mereka dikatakan merancang untuk keluar parti sekaligus menyebabkan kerusi mereka dikosongkan menurut Undang-Undang Anti Lompat Parti. Sebelum ini, ahli MPT Bersatu Muhammad Faiz Naaman menerusi Facebooknya menimbulkan teka-teki mengenai maksud sebenar angka 126 yang ditulisnya. Muhammad Faiz bagaimanapun tidak menjelaskan sekiranya angka 126 itu adalah merujuk jumlah ahli parlimen atau sebaliknya. Anwar juga menyangkal khabar angin itu dengan berkata ia tidak berasas dan sekutu utamanya BNGPS dan GRS berdiri teguh di belakangnya. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah baginda tidak berhasrat untuk terlibat dalam politik dan menyeru ahli politik menerima keputusan PRU15. Sempena Hari Kebebasan Akhbar Sedunia mulai hari ini sehingga 7 Mei, anda boleh melanggan atau perbaharui pakej Malaysia Kini dengan potongan 25%. Klik pautan dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Baik, kita ke berita seterusnya. Bekas ahli Parlimen Bangi dari DAP menegaskan kerjasama bersama parti berbeza dalam kerajaan perpaduan membuatkan DAP perlu berkompromi. Bagaimanapun, Ong Kian Ming berkata kompromi tersebut masih di tahap yang boleh diterima penyokong akar umbi parti. Bekas ahli Parlimen Bangi dari DAP menegaskan kerjasama bersama parti berbeza dalam kerajaan perpaduan membuatkan DAP perlu berkompromi. Bagaimanapun, Ong Kian Ming berkata kompromi tersebut masih di tahap yang boleh diterima penyokong akar umbi parti. Namun, bekas ahli jawatan kuasa eksekutif pusat DAP itu memberi peringatan bahawa terdapat batasan yang tidak boleh dilanggar kerajaan. Antaranya termasuk pembebasan bekas Perdana Menteri Najib Razak sebelum hukuman penjaranya tamat. Red line itu adalah kebebasan bosku. The red line has been moving lah. But that one I think is something that is quite serious. Jikalau kerajaan unity government ni dilihat oleh grassroots ataupun sebahagian daripada pemimpin DAP yang telah go above and beyond to expedite the pardon of bosku, saya rasa ini akan mencetuskan ketidakpuasan hati. Ya. Ada isu, saya rasa pelantikan GLC semua tu Boleh swallow lah. Boleh swallow kerana bukan appointment GLC tapi untuk appointment agency. Ada juga saya rasa pemimpin DAP yang dilantik sebagai pengerusi SPAN dan sebagainya. Saya rasa mereka macam Charles Santiago, saya rasa beliau memang seorang yang berkaliber yang boleh ambil jawatan seperti itu. Tetapi apabila your own member dapatkan jawatan seperti itu, susah untuk mengkritis orang lain yang mendapatkan jawatan. Ya. Tapi yalah, saya ingat doktor faham maksud saya, compromises in other areas. Kian Ming berkata demikian ketika menjawab soalan yang diutarakan bekas pemimpin UMNO Syahril Hamdan dan Khairi Jamaluddin dalam podcast Keluar Sekejap yang disiarkan di YouTube. Khairi dan Syahril bertanyakan pandangan Kian Ming berhubung kompromi yang telah dibuat DAP dan PH setakat ini. Ia termasuk pelantikan ahli politik bagi mengetuai agensi kerajaan, isu yang ditentang PH ketika menjadi pembangkang. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin parti itu mengadakan pertemuan dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Ia dikatakan sebagai menyatakan sokongan kepada proklamasi Orang Melayu.
Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin parti itu mengadakan pertemuan dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Ia dikatakan sebagai menyatakan sokongan kepada proklamasi orang Melayu. Perkara itu didedahkan pembantu Mahathir Abu Bakar Yahya melalui satu hantaran di Facebook awal hari ini. Menurut Abu Bakar, kedua-dua pemimpin itu mengadakan pertemuan dan Hadi menandatangani proklamasi berkenaan. Sementara itu, laman Facebook Proklamasi Orang Melayu turut memuat naik mengenai pertemuan itu dan menyiarkan rakaman video respons ringkas Hadi. Ahli Parlimen Marang itu menyifatkan sokongan yang diberikannya sebagai kembali kepada prinsip asal perjuangan Islam. Ini kita balik kepada prinsip asal perjuangan Islam itu sendiri. Kalau kita baca Quran, kita dapati semua para Rasul memulakan perjuangan Islam walaupun untuk seluruh manusia. Tonggoknya kepada bangsa dia, kaum dia. Kerana perjuangan memerlukan tonggok bangsa. Bahawa ada kekuatan. Kalau tidak, tak ada kekuatan. Bukan kerja fanatik kaum, tidak. Tapi itu asas. Hadir sama dalam pertemuan itu ialah Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar dan Setiausaha Agong Parti Taqiyuddin Hassan. Terdahulu, Mahathir mahu menganjurkan Himpunan Proklamasi Orang Melayu sebelum mendakwa agenda itu disekat pihak kerajaan selepas 4 kali pembatalan tempahan lokasi penganjurannya. Bagaimanapun, Mahathir tidak mendedahkan sebarang bukti menyatakan wujudnya campur tangan pihak kerajaan berkait perkara itu. Sementara itu, diminta mengulas mengenai dakwaan bahawa proklamasi itu bersifat perkauman, Hadi menegaskan dakwaan itu tidak betul. Saya rasa tak betul. Masa kita dah mengentuh sebuah merdeka dah puluh-puluh tahun. Kita tak pinggirkan permenit kaum lain. Kita terima hakikat yang ada itu. Tapi mesti menerima realiti. Malaysia ni kaum asal dan dominasi ialah orang Melayu. Sementara itu, Khalid Samad menyifatkan pertemuan Dr. Mahathir dan Hadi yang berlangsung semalam satu kesepakatan ahzab untuk memporak-porandakan negara. Menurut pengarah komunikasi amanah itu, jelas sekali pertemuan dua pemimpin itu dalam satu pakatan yang boleh menjatuhkan kerajaan. Memetik berita harian, Khalid berkata tindakan kumpulan berkenaan akan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas dan usaha yang sedang giat dijalankan untuk memulihkan ekonomi negara terjejas teruk. Mengulas lanjut, katanya kumpulan itu tidak kisah kesan tindakan mereka kerana kesepakatan ahzab berkenaan hanya mementingkan kuasa. Khalid berkata demikian ketika mengulas mengenai sesi pertemuan di antara Dr. Mahathir dan Hadi yang turut disertai beberapa pemimpin PAS dan Sekretariat Proklamasi Orang Melayu. Ahzab merujuk kepada kepungan selama beberapa minggu pada zaman pentadbiran Nabi Muhammad SAW di Madinah membabitkan kepungan suku Arab dan Yahudi di Madinah dan Mekah yang juga dikenali sebagai Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Proklamasi Orang Melayu yang dianjurkan didakwa bukan agenda mana-mana parti politik, sebaliknya hanya untuk menyatukan orang Melayu yang semakin berpecah pada masa ini. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Enadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.